Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dalam subjek Sains tahun 2, Unit 1 Kemahiran Saintifik. Hari ini kita akan fokus pada dua kemahiran saintifik. Yang pertama adalah kemahiran mengelas dan yang kedua adalah kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Tanpa membuang masa, ayuh kita lihat apa itu mengelas dan apa itu mengukur dan menggunakan nombor. Okey, kemahiran saintifik yang kita akan belajar ini adalah dua, iaitu mengelas dan mengukur dan menggunakan nombor. Okey, apa itu mengelas? Okey, mengelas adalah mengelas dengan cara mengasingkan dan mengumpulkan ciri-ciri sepunya dan berbeza yang diperhatikan. Okey, mengelas ni maksudnya kita tengok ciri yang sama iaitu ciri yang sepunya dengan ciri yang berbeza iaitu ciri-ciri pada benda yang diperhatikan itu benda yang berbeza dan kita asingkan kepada dua kumpulan dan kita masukkan yang mempunyai ciri sepunya dekat satu kumpulan dan yang mempunyai ciri sepunya yang sama lagi dekat satu kumpulan yang lain. Okey. Nanti kita akan tengok secara detail macam mana. Yang ni cikgu terangkan secara simple dulu, secara ringkas dulu. Okey, yang kedua adalah mengukur dan menggunakan nombor. Dalam pembelajaran sains, kita mestilah mampu mengukur dan menggunakan nombor. Apa tu mengukur dan menggunakan nombor? Membuat pemerhatian menggunakan alat piawai yang sesuai. Okey. Contohnya, kita nak ukur panjang. Macam mana? Pakai alat apa? Itu yang kita akan belajar hari ini. Yang pertama, kita akan fokus pada mengelas. Okey. Mengelas. Cara-cara nak mengelas. Yang pertama, kita kena tengok semua benda yang kita ada. Kita kena perhatikan ciri-ciri dia. Okey, lepas tu yang kedua, kita kena lihat ciri sepunya yang dipunyai. Okey, kita tengok dalam objek-objek tu apa yang sama. Mana yang sama. Kemudian kita tengok apa pula ciri berbeza dia. Apa yang membezakan satu kumpulan daripada kumpulan yang lain. Dan yang terakhir kita kelaskan mengikut ciri sepunya dan ciri berbeza. Ni contoh dia. Okey. Nampak? Okey. Ada 6 gambar haiwan. Yang pertama itik, yang kedua harimau, yang ketiga penguin, yang keempat tenuk, yang kelima helang dan yang keenam kambing. Yang ini semua adalah haiwan. Okey, awak cuba tengok ciri-ciri yang haiwan-haiwan ni ada. Okey, itik. Apa yang itik ada? Itik ada paruh, itik ada kepak, itik ada 2 kaki. Okey, sekarang kita tengok harimau pula. Apa yang harimau ada? Harimau ada bulu, harimau ada 4 kaki. Lepas tu kita tengok penguin. Apa yang kita nampak? Penguin ada paruh, penguin ada kepak, penguin ada 2 kaki. Kemudian kita tengok tenuk. Tenuk ada 4 kaki, tenuk ada hidung panjang. Lepas tu kita tengok helang. Helang ada paruh, helang ada kepak, helang ada 2 kaki. Dan yang terakhir kita tengok kambing. Kambing ada tanduk, kambing ada 4 kaki, kambing badannya berbulu. Okey, jadi daripada ciri-ciri yang kita tengok daripada haiwan-haiwan ni, kita kena tengok apa ciri yang sama antara haiwan-haiwan ni. Apa yang sama? Cuba fikir sekejap. Apa yang sama? Itik dengan harimau, dengan penguin, dengan tenuk, dengan helang, dengan kambing. Apa yang sama? Apa yang berbeza? Macam mana kita nak kelaskan? Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey. Kita tengok itik mempunyai kepak dan berkaki 2. Harimau tidak mempunyai kepak dan berkaki 4. Penguin mempunyai kepak dan berkaki 2. Tenuk tidak mempunyai kepak dan berkaki 4. Helang mempunyai kepak dan berkaki 2. Kambing tidak mempunyai kepak dan berkaki 4. Okey, jadi kita dapat lihat ciri sepunya dia adalah berkepak. Okey, siapa yang berkepak? Okey, itik berkepak, penguin berkepak,
helang berkepak. Seterusnya berkaki dua. Siapa berkaki dua? Itik berkaki dua, penguin berkaki dua, helang berkaki dua. Seterusnya berkaki empat. Siapa yang berkaki empat? Harimau berkaki empat, tenuk berkaki empat, kambing pun berkaki empat. Okey, jadi daripada tu kita dapat lihat ciri sepunyanya adalah berkepak, berkaki dua dan juga berkaki empat. Jadi kita nak pisahkan kepada dua kumpulan sahaja. Macam mana? Kita tengok ni. Okey. Jadi itik, penguin dan helang mempunyai ciri sepunya iaitu mempunyai kepak. Jadi itik, helang dengan penguin ni satu kumpulan sebab dia mempunyai ciri sepunya iaitu dia mempunyai kepak. Manakala kambing, tenuk dan harimau berbeza dengan itik, penguin dan helang kerana tidak berkepak. Okey, kita tengok kumpulan ni semua ada kepak, kumpulan ni semua tak ada kepak. Jadi dia dua kumpulan yang berbeza sebab dia mempunyai ciri sepunya, dan yang kumpulan sebelah sini yang cikgu gorakkan ni, dia tak ada ciri sepunya yang itik, helang dan penguin ada. Jadi kita bahagikan kepada dua. Jadilah macam ni. Haiwannya itik, penguin, helang, kambing, harimau, tenuk. Anggota badannya terbahagi kepada dua. Yang berkepak dan tidak berkepak. Jadi siapa yang berkepak? Itik, penguin, helang. Yang tidak berkepak, kambing, tenuk, harimau. Okey, jadi daripada situ, cara nak mengelas adalah kita kena perhatikan ciri-ciri haiwan tersebut. Dan pastikan kita kenal pasti ciri-ciri sepunya yang haiwan tu ada. Lepas tu kita pecahkan kepada dua kumpulan. Satu, ciri sepunya yang haiwan tu ada, dan satu lagi kumpulan adalah ciri berbeza yang haiwan dalam kumpulan satu lagi ni tak ada ciri sepunya dalam kumpulan lagi satu. Faham? Okey, tak apa. Kalau ada sebarang soalan boleh tanya cikgu. Okey, seterusnya kita nak belajar pula mengukur dan menggunakan nombor. Okey, mengukur dan menggunakan nombor ni senang je sebenarnya. Setiap hari awak dah buat. Kenapa cikgu cakap setiap hari awak buat? Okey, setiap hari awak tengok jam, setiap hari awak pakai pembaris. Itulah mengukur dan menggunakan nombor. Jom kita baca komik di bawah. Okey, pelajar perempuan ni cakap, berat saya 24 kilogram. Okey, macam mana dia boleh tahu berat dia berapa? Dia teka ke? Ke dia main tembak je? Kawan dia pun pelik tanya, bagaimanakah kamu mengukur berat kamu? Dia pun cakap, saya mengukur berat saya dengan alat penimbang ini. Oh, jadi untuk ukur sesuatu, kita mesti pakai alat yang sesuai. Contohnya kita nak ukur berat, kita pakai alat penimbang. Dari situ kita akan dapat nombor yang memberitahu kita nilai apa yang kita ukur tu. Contohnya, okey, kita baca dulu. Berat kamu 35 kilogram. Kamu lebih berat daripada saya. Kawan lelaki dia ni timbang pula, dia pula lagi berat. Walaupun umur kita sama, tetapi berat kita berbeza. Okey, Nurul dan Kanang mengukur berat badan mereka dengan menggunakan alat piawai yang sesuai. Mereka telah menggunakan kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Jadi, kalau kita nak ukur sesuatu, kita mesti gunakan alat piawai yang sesuai untuk mendapatkan nilai apa yang kita ukur, nombor apa yang kita ukur. Contohnya, cikgu nak ukur tinggi awak, tapi cikgu pakai alat penimbang. Sesuai ke tak sesuai? Sesuai tak? Tak sesuai. Nak ukur tinggi, kita pakai alat piawai yang berbeza. Sekarang kita akan tengok alat-alat piawai yang digunakan untuk mengukur unit-unit tertentu. Okey, jom kita tengok. Okey, sekarang kita tengok alatan untuk mengukur. Yang pertama, berat. Kita kena guna penimbang berat. Yang kedua, panjang. Kita kena guna pembaris atau pita pengukur. Yang ketiga, suhu. Yang kalau sebelum ni awak masuk sekolah, awak kena tembak tu, dekat dahi awak tu.
itulah nama dia termometer. Menggunakan termometer kita dapat sukat suhu. Seterusnya, isi padu air, silinder penyukat, dan akhir sekali masa, kita gunakan jam randik. Jadi itu adalah alatan-alatan yang digunakan untuk mengukur dan mencatat nombor. Itu sahaja daripada cikgu hari ini. Dan tugasan untuk hari ini adalah cikgu dah sediakan kuis yang cikgu sediakan dalam link dekat grup Telegram. Awak tekan, tulis nama penuh, pilih kelas dan jawab. Dan cikgu nak minta kalau boleh semua pastikan login ID D5 supaya ada rekod pembelajaran awak dekat ID D5 tu. Dan seterusnya, cikgu ada sediakan lembaran kerja. Cikgu nak awak ukur panjang objek-objek yang cikgu tuliskan dekat lembaran kerja tu menggunakan pembaris. Awak ukur pakai pembaris dan awak tulis berapa panjangnya. Contoh, sekejap ya. Okey. Cara mengukur menggunakan pembaris adalah, awak ambil pembaris. Ini adalah pembaris ya. Pembaris. Mula ukur daripada nombor kosong ni sampailah hujung objek yang kita ukur tu. Mesti mula daripada kosong dapat dekat nombor berapa tu? 14.4 cm. Jadi tulis dekat kertas tu 14.4 cm. Macam tu buatnya. Kalau ada sebarang soalan, boleh ajukan dekat cikgu. Sekian sahaja kelas kita pada hari ini. Terima kasih. Selamat belajar.